Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Okey, harap hari ni kamu semua sihat sajalah. Okey, dah makan tadi? Belum. Kenapa belum makan? Lepas ni awak makanlah lepas habis kelas cikgu ni lah. Okey. Okey, cikgu. Minggu lepas kita dah belajar topik yang sebelum pemisahan Singapura. Siapa masih ingat kita belajar apa minggu lepas? Tak tahu. Lupa, cikgu. Tak apa. Okey. Hari ni cikgu nak refresh balik apa yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu kita belajar tentang makan Malaysia. Siapa masih ingat siapa yang siapa negeri apa yang Negeri Sabah Sarawak. Ya, betul. Ada satu lagi awak lupa. Negeri Bukan satu lah, dua lagi. Johor. Labuan tak ada lah. Lah, apalah this? Salah saya. Suara, cikgu. Singapura. Ya, Singapura. Ada satu lagi. Satu lagi. Oh ya. Brunei. Ya, Brunei. Ada satu lagi. Okey, tak apa. Yang terlibat dalam ni lah, yang memainkan peranan penting dalam pembentukan Malaysia ni adalah Tanah Melayu. Yang kedua dia Singapura, kalau masih ingat, dan Sabah Sarawak lah. Kalau tak ada benda ni, tak jadi pula Malaysia lah kan. Macam tu. Ya, tidak terbentuk. Ya, jadi kenapa kamu rasalah kenapa mereka ni dibentuk? Kenapa Singapura ni dia nak join Sabah Sarawak juga? Nak buat Malaysia lah macam tu. Bagi pendapat kamu semualah. Atau dari segi ekonomi. Ya, betul. Sangat betul. Satu dia sebab dia tengok ekonomi Sabah Sarawak dengan Tanah Melayu ni dia rasa macam okey, dia rasa macam dia boleh jadi kaya macam tu. Ya. Betul. Dan satu lagi? Taberan. Pentadbiran, betul. Dia dari segi banyak aspek lah. Tapi yang paling ketara dia ekonomi, pentadbiran, dari segi hubungan dia rasa macam dia nak jadi hubungan dengan hubungan diplomatik. Yes, betul. Okey, tak apa. So, hari ni kita nak belajar tajuk baru, iaitu tajuk pemisahan Singapura lah. Kenapa Singapura ni dia berpisah dari Malaysia? Apa sebab dia berpisah? Dulu dia nak sangat ikut, tahu tak? Dia nak sangat join lah. Tapi kenapa sekarang dia tak nak lagi? Jadi kita perlu siasat benda tu lah. Kenapa Singapura ni berpisah dari Malaysia? Bagi kamu semualah, dalam akal dan logik, kenapalah Singapura ni dia nak keluar dari Malaysia macam tu lah. Apa pendapat kamu semua? Fernandez, apa pendapat kamu? Cecilia, Wilhelmina, Christina, apa pendapat kamu? Okey, kenapa Singapura ni dia nak keluar dari Malaysia? Salah satu sebab dia adalah dia terbahagi kepada 3. Kenapa dia nak keluar dari Malaysia? Sebab satu, daripada isu politik. Kenapa dari isu politik? Ya, cikgu. Ingat kan? Tahu saya kisah tu, cikgu. Bagus. Dia keluar dari Malaysia, faktor dia sebab politik. Kerana mereka ni ada konflik dengan PAP dan UMNO. Siapa tokoh yang terlibat dalam PAP ni? Siapa yang memegang PAP ni? Kalau masih ingat. Sudah mencari pertama. Apa namanya? Dia Cina. Kalau awak tahu, Cina. Kuan Yu. Ya, Lee Kuan Yew. betul. Ya, Lee Kuan Yew dia terlibat, bukan terlibat lah, dia yang Ada pas slide. Ya, betul. Masa ni PAP ni dipegang oleh Lee Kuan Yew. Jadi dia menentanglah keistimewaan orang Melayu ni. Sedangkan apa tu? Malaysia Fokus pada etnik, ya, politik betul. masyarakat. Betul. Lepas tu mungkin ada mereka yang tak puas hati dalam ni. Siapa yang tak puas hati tu? Lee Kuan Yew tu yang mengkritik. Dia yang macam buat Sebab dia punya.
Ya, je sebab dia nak ubah model pemerintahan masa tu. Tapi Malaysia ni dia bantah sebab dia masih berfokus pada etnik masyarakat. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Sebab dia tak okey lah macam tu. Sebab dia tak bersefahaman lah macam tu. Ya. Okey, lepas tu faktor yang kedua adalah dari segi ekonomi. Pura cakap dia nak join Malaysia sebab apa? Sebab ekonomi dekat tanah Melayu, Sabah Sarawak ni okey. Dia cakap orang ni kaya, dia boleh buat bisnes, dia boleh stabilkan dia punya Kekayaan bahan mentah. Ya, betul. Tapi dia ni ada juga lah dia macam pentingkan diri sendiri. Jadi Ya, betul lah, sebab perbezaan pandangan lah. Ada seorang ni Ya. cakap macam tu, ada seorang ni cakap macam ni. Singapura ni, cikgu dia tak mau kongsi ekonomi tu. Apa tu? Pendapatan ekonomi dengan Malaysia. Dia tak nak kalah dari Malaysia. Ya, betul. Dia nak dia saja. Itu Dia sebenarnya. dia nak Itu dia nak saja. keluar. Okey. Tak, saya suka bab ni, cikgu. Okey, bagus. We have it now, okey? Ai. Cikgu, saya Ya. tidak faham. Boleh cikgu ulang balik ke? Apa yang tidak faham bahagian ini? Yang mana? Saya nak pelajar terangkan kepada pelajar lain. Yang saya tahu bahawa punca Singapura ni dia keluar daripada Malaysia. Dia tak nak bersatu dengan Malaysia sebab satu dia lebih pentingkan dari segi ekonomi. Mereka tak nak mereka punya ekonomi tu bawah daripada Malaysia. Macam tu. Ya. Faham awak, Fernandez? Mereka tak nak rugi. Itu mereka tak nak rugi. Ya. Faham cikgu, faham. Tu dari segi ekonomi. Jadi macam mereka ni ada yang tak ngam lah. Dan lagi pun Singapura ni dia lebih penting pada perdagangan. Sebab tu lah dia rasa dia macam nak join Malaysia tadi. Sebab dia rasa ekonomi dekat tanah Melayu dengan Sabah Sarawak ni dia rasa macam okey. Dia rasa dia boleh kaya lah macam tu. Dia boleh nak naik atas lagi daripada Malaysia sendiri macam tu. Itulah masalah si Singapura ni tadi. Okey, yang ketiga faktor dia adalah daripada masalah perkauman, iaitu masalah perkauman lah. Mereka ni pernah Ya, berlaku. cikgu. Budaya dan identiti mereka berbeza, cikgu. Betul. Jadi pernah ada satu konflik di antara Melayu dengan orang Cina. Jadi benda ni makin berlarut. Ya. Jadi Tunku Abdul Rahman tadi dia macam dia tak nak perkara ni macam makin berlarutan. Macam itulah. Apa lagi tadi Cecilia? Apa yang awak faham lagi tadi? Dari segi perkauman antara Sabah Sarawak dan Singapura banyak berbeza dari segi bangsa, cikgu, dan latar belakang. Betul. Jadi saya rasa yang Singapura ni dia macam ada rasis sikit lah. Macam tu. Ya, macam tu lah. Kat sana Chinese, cikgu. Ya, betul. Di sana tu dia kuat Chinese. Jadi fikiran mereka tak terbuka sangat. Macam mereka tertumpu dengan apa orang sebut tu? Kelompok mereka sendiri. Macam tu. Ya. Ya, betul. Okey. Kita kembali kepada peristiwa penting pemisahan. Jadi awak kena ingat tarikh-tarikh yang ni 29 Jun 1965, awal Ogos 1965, 7 Ogos 1965, 9 Ogos 1965. Jadi pembubaran pemisahan Singapura ni pada tarikh bila? Awak rasa lah. Kalau awak masih ingat 9 Ogos ni tarikh apa sebenarnya? Ogos 1965. Bukan Malaysia tu keluar ke, cikgu? Ya, betul. Maksudnya, bukan Malaysia ya, keluar lah, kan? Singapura. Singapura Ya. keluar dari Malaysia. Ya, betul. Pada 9 Ogos 1965. Pada 7 Ogos ni, awak rasa apa yang berlaku pada 7 Ogos ni? Ketidakpuasan. Ya, masa ni mereka macam still in Ketidakpuasan process lah. hati. Ya. Ya, tidak puas hati dengan Yang 7 Ogos ni dia macam proses lah. 2 hari sebelum dia nak berpisah dari mereka macam tu. Ya. Betul kan? Jadi saya nak tanya awak balik lah. Hari Malaysia tu bila? Pada tarikh bila? Hari Malaysia. Dan pada tahun bila? 30. 16. Salah. 16.
16 lah. 16 September. 16 kan? Ya, Hari Malaysia jatuh pada 16 September Sekati je Anda setuju. 1923. Saya salah, Hari Merdeka pula. Salah. Okey. Kita dah pergi ke faktor pemisahan, tarikh-tarikh penting, peristiwa tarikh penting ni awak mesti ingat kalau keluar dalam exam nanti awak nak jawab apa. Faktor pemisahan. Tadi kan awak dah tahu dah faktor dia apa. Peristiwa penting dia apa. Lepas tu, so tadi kita dah belajar faktor tarikh penting dia dengan sekarang ni kita fokus kepada dia punya Bentukan. kesan pemisahan Singapura ni dari Malaysia. Okey, kita teruskan dekat sini. Awak rasa apa kesan selepas pemisahan Singapura ni? Apa kesan dia kepada Malaysia? Awak rasa apa kesan dia kepada Apa, Malaysia? Selalunya kalau dia ada ikut aspek dia kan cikgu. Ya, betul. Dari segi politik, sosial dia, ekonomi dia. Betul. Ekonomi jatuh, dia jatuh. Ya. Identiti dia. Tapi kalau dia punya kesan dekat apa orang sebut tu? Dekat Malaysia, dia tak ada sangatlah yang memberi kesan yang negatif. Faham tak? Dia tak bagi kesan yang negatif sangat. Jadi, apa yang kita boleh tengok, dia punya kesan tu, dia macam apa sebut tu, ekonomi kita ni macam makin stabil lah. Dia tak ada macam gangguan lagi macam tu. Kalau dia dari segi Ya Malaysia. kan cikgu. Ya. Apa yang awak tahu tu? Tapi kalau yang saya tahu, kalau Singapura ni dia ekonomi dia sangat dinamik, sangat sistem dia sangat stabil. Jadi bagi saya kalau Singapura tu keluar dari Malaysia, Malaysia ni rasa rugi lah cikgu. Kenapa dia rasa rugi? Mereka Kenapa terdapat sumber yang baru. Mereka just mendapat sumber tempatan macam dari Sabah Sarawak saja cikgu. Ya. Tapi mungkin Kurang sumber baru. ya, itu mungkin dia punya kesan negatif lah. Itu cakap, mungkin awak tahu yang dia punya apa tu kesan negatif. Okey, bagus. Mungkin dari segi ekonomi tu dia tak berapa sangat. Lagi apa yang awak tahu? Kalau kat dasar ekonomi tu masa Singapura tu keluar dari Malaysia, Sabah Sarawak lagi satu kan cikgu. Ya, lagi. Malaysia tu dia tubuhkan satu dasar ekonomi baru tu yang saya tahu cikgu. Betul. Dia memang tubuhkan satu dasar ekonomi baru selepas pemisahan Singapura tu lah. Jadi saya rasa macam sekarang ni pun masih guna juga yang dasar tu. Ya tahu. Ya masih cikgu masih. Betul. Lagi apa lagi kesan yang awak tahu? Christina, awak tahu apa? Fernandez, apa awak tahu? Ada segi etnik lagi cikgu. Ya, Saya lagi pasal boleh? tahu pasal etnik gitu. Ya, boleh terangkan macam mana? Saya boleh terangkan sedikit sajalah tentang etnik tadi. Sebab Singapura ni dia lebih lebih fokus terhadap etnik mereka. Terutamanya Cina lah yang mereka inginkan. Mereka mahukan untuk memanfaatkan Cina ni supaya mereka lebih pandai dalam bisnes lah. Itu saja. Okey. Itu saja daripada kamu. Dia cakap lebih kepada bisnes. Macam tu lah. Ekonomi lah tu cikgu. Iyalah tu, dia masih ekonomi. Ada lagi? Kalau tidak ada hal ini, nanti dia akan jadi bergaduh lah. Dia akan jadi gaduh macam dari peristiwa 1949 macam itu. Sebab yang sebelum ni, kan mereka banyak berselisihan faham macam tu lah. Kan berbeza pendapat. Jadi macam hubungan mereka tak berapa, apa sebut tu. Sebab kedudukan ekonomi mereka cikgu. Ya, betul. Jadi, itulah dia punya kesan. Okay? So, sekarang kamu dah faham lah apa yang kita belajar hari ni, iaitu peristiwa-peristiwa penting, tarikh peristiwa penting tu. Kedua dia faktor dengan kita punya kesan tadilah. Ada 3. Jadi, cikgu nak tanyalah kepada Fernandez tadi. Cikgu nak tanya, apakah dia punya faktor kepada pemisahan Singapura tadi? Apa faktor Singapura ni keluar dari Malaysia? Saya nak Andes yang jawab. Ekonomi, politik dengan etnik. Betul kan?
Ekonomi, politik. politik, etnik. Itu pun boleh juga. Sebab dia memang ada termasuk. Itu saja. Ya. Tiga-tiga itu. Itu saja. Okey. Kalau dia punya tarikh penting tadi 7 7 apa? Ogos 1960. 1965. Ya, betul. Itu tarikh penting dia. Dia sebelum dan selepas. Macam itulah. Kalau untuk kesan tadi, Cecilia, Ha? kalau untuk kesan tadi, Apa, apa yang cikgu? awak boleh sampaikan, apa yang awak boleh faham daripada kesan pemisahan Singapura tadi? Okey, bagi saya pemisahan Singapura dan Malaysia ni kesan yang paling utama adalah dari segi ekonomi, cikgu. Okey, dari segi ekonomi. Lepas tu? Sebab Singapura ni dia lebih tumpukan kepada pembangunan ekonomi yang pesat, Ya. iaitu di segi perdagangan, sedangkan Malaysia ni dia hilang satu pusat ekonomi yang penting seperti contohnya Singapura. Mempunyai sistem ekonomi yang dinamik. Tidak dapat orang berlawan sistem ekonomi kalau perdagangan lah dari di Singapura. Ya, Semua betul. kalah. Semua Sebab tu sampai sekarang Singapura boleh kukuh dia punya sistem ekonomi dia. Sentiasa dinamik, sentiasa meningkat, tak pernah mencorot. Ya, betul. Sebab tu kita tengok sekarang Ya. ni Singapura tu dia maju. Ya, contohnya di Bursa, cikgu. Bursa? Sekarang. Sangat Okey. pesat, ya, tempat, cikgu. Jadi kita Dia di situ punya kita boleh pusat kewangannya buktikan. secara global. Okey, Dari betul. negara lain pun, ya, cikgu. Dia menarik pelabur asing juga, cikgu. Ya, Di sebab situ tu orang perkhidmatan ramai dan pergi pekerjaan. Singapura. Ya. Lepas tu kesalahan daripada politik, itu kita dapat lihat dari Kementerian Politik sesuatu negara, cikgu. Ya. Singapura ni Politik, jadi negara berdaulat, ekonomi. itu dia negara sendiri yang dipimpin di Kuala Yu tu lah, cikgu, seperti biasa ya. sampai sekarang. Sebab lagipun sekarang Singapura tak pernah campur tangan dengan Kuala Lumpur. Ya, betul. Kan sebagai contoh, cikgu, dia dapat dibuktikan apabila Singapura ni dia menggunakan dasar luar yang bebas, juga dasar pintu yang terbuka. Dia open-minded, cikgu. Kalau yang Singapura ni dia boleh menjalinkan mana-mana hubungan diplomatik dengan negara lain. Ya. Contohnya seperti mereka syarikat, cikgu. Ya, betul. Demi pembangunan ekonomi dan politik. Lepas tu kalau saya tahu tadi dari segi hubungan etnik lah. Ya, lagi Itu di huraikan antara untuk kedua hubungan negara. itu. Kalau dari segi etnik ni dia lebih pada pengukuhan hubungan antara kaum. Sebagai contohnya dia buat perumahan awam, cikgu. Adakah perumahan Sebab awam tu? Ada, dia buat sendiri, cikgu. Contoh dari segi perkhidmatan para pekerja, sebab dia tak nak ikut campur. Kan sebab tu lah dia asingkan etnik ni dia pelbagai kaum pekerja. Dari segi betul. pekerja dia asingkan, contohnya China sendiri. Sampaikan di Malaysia tu wujud sebagai dasar ekonomi baru. Itulah, sampai sekarang tu lah. Singapura dia hampir sama dia Jepun. Macam tu. Ya, cikgu. Betul. Lepas tu kalau kita lihat kesannya, dia akan memberi kesan kepada identiti nasional, cikgu. Lagi? Dengan kalau Singapura ni Singapura dan Malaysia dia mempunyai identiti yang berbeza, cikgu, selepas pemisahan tu. Contohnya Singapura ni dia lebih tekankan identiti yang negara yang berbilang bangsa. Okay. Dengan pakai slogan majulah Singapura. Itulah saya tahu. Kalau rekan Malaysia, satu Malaysia. Ya. Kan pernah kan, ya, contoh buatan tempatan mereka guna satu Malaysia. Satu Malaysia. Ya, betul. Ya, ia bertitikan kebangsaan, pelbagai etnik, macam tu. Satu Malaysia untuk Malaysia. Untuk Singapura Yo, tadi, apa cikgu. slogan tadi? Majulah Singapura. Ya, betul. Kita dah belajar dah. Dia punya faktor pemisahan Singapura, tarikh penting, peristiwa-peristiwa yang ada dalam pemisahan Singapura. Jadi Wilhelmina, hari Malaysia tu dia macam tu. Hari Malaysia 16 September. Okey, bagus. 16 September 1963. Okey. So, di Ya. sini cikgu nak tegaskan kamu semua. Apa yang kita belajar ni, awak fokuslah nanti. Mana tahu keluar exam kan? So, awak dah belajar 3, iaitu tadi faktor lah. Faktor kesan dengan dia punya
dia punya tarikh tu. Itulah yang kita belajar hari ni tadi. Saya harap kamu semua dapat fahamlah apa yang cikgu sampaikan. Jadi yang lain tu ada bagi pendapat tadi kan, jawapan daripada setiap orang tu. Setiap kamu semua tu lah, kamu semua tu. Jadi kamu perlu ingat macam itulah. Okay? Mana yang salah tu janganlah diikut. Yang betul tu kita ambil. Cikgu. Betul. Ya, macam mana kalau awak nanti dalam peperiksaan, awak kena nyatakan sekali dengan dia punya contoh. Kalau isi saja ataupun kamu huraikan tapi tak ada contoh pun tak boleh juga. Sebab ini sejarah, kita perlu buktikan fakta yang ada dalam ni. Faham? Saya rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu semua lepas ni makan dah ya. Saya pun nak makan juga. Okay? Ya, cikgu. Ya. Lepas tu, itu sajalah. Okay? Itu saja daripada saya. Okey, cikgu. Sekian. Terima kasih. Bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Sama-sama.